Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera cikgu ucapkan pada semua. Seperti biasa, setiap hari Selasa jam 8 pagi, kita akan memulakan pelajaran sains dengan segmen baru PDPR Pembelajaran Norma Baru. Hari ini 7 September 2021 bersamaan 29 Muharram 1443 Hijriah merupakan minggu ke-29 PDPR kita. Apa khabar semua? Harapan cikgu agar semua murid berada dalam keadaan sihat sejahtera. Sentiasalah menjaga keselamatan dengan menjaga dan mengamalkan SOP yang telah ditetapkan demi kebaikan kita semua. Sebelum kita memulakan segmen PDPR kita pada hari ini, jangan lupa like dan subscribe channel cikgu untuk mendapatkan lebih banyak bahan PDPR berkaitan sains. Jom belajar sains bersama Cikgu Am. Pada kali ini, kita akan memulakan satu lagi tajuk baru, iaitu pada unit 8, campuran. Murid-murid boleh semak dan buka buku teks sains tahun 2 pada halaman 87 sehingga 94. Selepas selesai sesi PDPR kita pada hari ini, murid-murid bolehlah menjawab soalan yang disediakan pada buku aktiviti di halaman 55 hingga 57. Baiklah, anda sudah bersedia? Mari kita mulakan. Standard kandungan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah 8.1 campuran. Standard pembelajaran 8.1.1 memerihalkan kaedah untuk mengasingkan campuran pelbagai bahan atau objek. 8.1.2 menakul cara yang digunakan untuk mengasingkan campuran pelbagai bahan atau objek. Objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran pada hari ini, murid akan dapat 1. Mengenal pasti kaedah mengasingkan campuran. 2. Menjelaskan melalui contoh untuk menerangkan mengapa sesuatu cara digunakan untuk mengasingkan campuran pelbagai bahan. Apakah maksud campuran? Campuran mengandungi 2 atau lebih bahan yang dicampurkan. Mari kita lihat situasi ini. Pada buku teks kamu ada digambarkan situasi ini. Apakah yang sedang dibuat oleh mereka berdua? Lihat pada perbualan 1. Ya, wah banyaknya. Mereka berdua, kakak dan adik, sedang cuba untuk mengasingkan duit shilling. Ya. Kalau diasingkan begini, barulah duit mudah untuk dikira. Duit yang ada di situ bercampur-campur. Ada duit shilling, ada duit kertas. Duit shilling pula ada yang nilai 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen. Kemudian nilai ringgit yang terkecil adalah RM1, RM5 dan juga RM10. Lihat situasi kedua. Kita tapis air teh ini dahulu. Barulah tiada hampas teh. Lihat pada situasi ketiga. Tepung perlu diayak dahulu. Hasilnya, tepung yang halus dapat diasingkan. Mengapakah bahan-bahan di dalam campuran di atas diasingkan? Coba kamu fikir, mengapakah bahan-bahan di dalam campuran di atas diasingkan? Untuk mengetahui jawapan pada persoalan ini, mari kita teruskan dengan pelajaran kita. Kita akan memasuki tajuk bagaimana untuk kita mengasingkan campuran, iaitu kaedah mengasingkan campuran. Pada situasi tersebut, bagaimanakah Kugan dan Kunang hendak mengasingkan campuran kacang dan muruku? Mari kita lihat perbualan Kugan dan Kunang. Saya suka muruku, tapi saya tak suka makan kacang. Saya suka kacang. Baik, itulah persoalan yang timbul di sini, iaitu bagaimana
hendak mengasingkan campuran kacang dan muruku. Mari kita lihat seterusnya. Kita boleh mengasingkan bahan dalam campuran dengan kaedah yang berbeza. Kacang untuk awak, muruku untuk saya. Jadi apa yang boleh mereka lakukan ialah mereka akan mengasingkan kedua-dua makanan tersebut di dalam dua bekas pinggan yang lain. Mereka akan mula mengasingkan makanan tersebut pada dua bekas yang berbeza. Itulah caranya. Kugan dan Kanan boleh mengasingkan campuran kacang dan muruku dengan cara menyisih. Cara yang digunakan oleh mereka ialah menyisih. Seterusnya, mengapakah campuran ini sesuai diasingkan dengan cara menyisih? Apa jawapannya? Ini kerana kacang dan muruku mempunyai saiz yang besar dan bentuk yang berbeza. Maka kaedah menyisih adalah cara yang paling sesuai. Murid-murid sudah faham? Kita pergi kepada pelajaran kita yang seterusnya. Tahukah kamu cara untuk mengasingkan campuran yang lain? Tidak semua campuran boleh kita gunakan cara menyisih. Mari kita lihat apakah cara untuk mengasingkan campuran yang lain. Berdasarkan situasi satu, apa yang boleh kamu katakan? Pada situasi ini, ibu bercadang untuk membuat kek hari jadi ayah. Lihat pada perbualan mereka. Mak, nak buat apa ni? Mak nak buat kek hari jadi ayah. Tiba-tiba, adiknya mencampurkan kismis ke dalam tepung. Adik, jangan. Tengok, kan dah bercampur. Adik telah mencampurkan kismis ke dalam tepung yang akan digunakan oleh ibu. Apakah yang berlaku seterusnya? Bagaimanakah Kugan boleh mengasingkan campuran kismis dan tepung ini? Mudah saja. Apa yang telah dilakukan oleh Kugan? Kugan menggunakan pengayak untuk mengasingkan campuran kismis dan tepung. Dengan menggunakan pengayak, kismis dan tepung itu dimasukkan ke dalam pengayak dan digoyangkan perlahan-lahan agar tepung akan masuk ke dalam bekas yang disediakan dan meninggalkan kismis di dalam bekas pengayak tersebut. Hasilnya, kedua-dua bahan tersebut terpisah. Kugan mengasingkan campuran tepung dan kismis dengan cara mengayak. Mengapakah Kugan memilih cara itu? Jawapannya ialah mengayak boleh mengasingkan bahan bersaiz halus daripada bahan bersaiz besar. Bagi kaedah ini, Kugan memilih cara tersebut kerana Kugan tahu dengan mengayak boleh mengasingkan bahan bersaiz halus daripada bahan bersaiz besar. Bijak Kugan ini. Seterusnya, kita beralih pada situasi kedua. Bagaimanakah Kanan boleh mengasingkan campuran ini? Lihat pada perbualan mereka. Kenapa kotak klip kertas abang ada di sini? Klip kertas abang sudah bercampur dalam pasir. Sebab barang tersebut diambil oleh adik mereka untuk bermain di dalam timbunan pasir. Persoalan di sini, bagaimanakah Kanan boleh mengasingkan campuran ini? Mari kita lihat kebijaksanaan Kanan. Kanan menggunakan campuran klip kertas dan pasir dengan menggunakan magnet. Mengapakah abang menggunakan magnet? Siapa boleh jawab? Magnet dapat menarik bahan magnet seperti besi dan logam. Itulah bagaimana bijaknya rakan kamu menggunakan magnet untuk mengasingkan campuran klip kertas dan pasir. Kamu juga boleh menggunakan magnet untuk mengasingkan campuran klip kertas dan pasir. Mari kita lihat situasi ketiga. Tak sabar nak bela ikan emas ini. Alamak, akuarium lama ni dah kotor lah. Banyak campuran pasir dan serpihan kayu reput. Timbul persoalan. Bagaimanakah campuran batu dan serpihan kayu reput ini boleh diasingkan? Siapa yang boleh menjawab? Bagus. Kita boleh mengasingkan campuran ini secara mengapung. Ini kerana serpihan kayu reput boleh terapung
di atas air. Kita telah pun belajar sebelum ini berkaitan dengan kemampatan dan juga apungan. Ya, kamu boleh ingat kembali pelajaran kita yang sebelum ini. Mereka memasukkan air dan kacau campuran tersebut. Kemudian, mereka mengasingkan serpihan kayu reput kerana serpihan kayu reput akan timbul di permukaan air setelah dikacau perlahan. Mengapa serpihan kayu reput itu timbul di permukaan air? Kerana serpihan kayu reput itu tadi kurang mampat berbanding dengan campuran yang tenggelam ke dasar bekas tersebut. Ya. Mari kita lihat pada situasi yang keempat ini. Penyiasatan ini memerlukan cecair berwarna daripada kelopak bunga raya. Persoalannya, bagaimanakah cecair ini boleh dihasilkan? Ya, caranya, tumbuk kelopak bunga raya dan larutkan dengan air, kemudian turas. Lihat pada gambar berikut. Pada gambar ini diterangkan bagaimana turas campuran ke dalam lalangkun dengan menggunakan kertas turas. Kita perlu menyediakan kertas turas, kemudian kertas turas tersebut mestilah dilipat dan dimasukkan ke dalam corong turas dengan ditembukkan sedikit lubang pada lipatan kertas turas tersebut agar dapat mengalirkan campuran tadi. Mari kita lihat hasilnya. Ya, cebusan kelopak bunga raya akan tertinggal di atas kertas turas. Cecair berwarna akan terkumpul di dalam kelalangkun. Cikgu harap kamu telah pun memahami bagaimanakah cara kita mengasingkan campuran. Persoalan seterusnya ditanya kepada rakan kamu oleh cikgu. Mengapakah kamu mengasingkan campuran ini secara menurasnya? Siapa yang boleh menjawab? Ya, dengan menuras, bahan pepejal boleh diasingkan daripada bahan cecair. Bijak. Baiklah. Supaya kamu lebih memahami tajuk kita pada hari ini, cikgu telah menyediakan video berkaitan dengan campuran. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, eksperimen yang pertama. Okey, dekat sini cikgu ada kacang. Cikgu ada lada hitam. Okey, cikgu akan campurkan kedua-dua ni, kacang dan lada hitam. Okey. Okey, macam mana cikgu nak asingkan kacang daripada lada hitam? Okey, cikgu menggunakan cara menyisih. Okey, cikgu keluarkan kacangnya ataupun cikgu sisihkan kacang ni ke tepi. Okey, cara menyisih sesuai untuk cikgu gunakan untuk mengasingkan kacang dan lada hitam kerana kacang dan lada hitam mempunyai saiz dan bentuk yang berbeza. Okey, selesai. Cikgu dah asingkan kacang dengan lada hitam. Okey, untuk eksperimen yang kedua, mengayak. Okey, dekat sini cikgu ada lada hitam. Okey, lada hitam. Cikgu ada tepung. Okey, cikgu akan campurkan lada hitam ni ke dalam tepung. Okey, macam mana caranya cikgu nak asingkan lada hitam dengan tepung? Okey, cikgu guna cara mengayak. Okey. Cikgu ayakkan supaya tepung ataupun bahan yang lebih halus akan turun ke bawah. Okey, dah siap. Okey. Tepung akan turun ke bawah iaitu bahan yang lebih halus dan lada hitam tertinggal di atas bahan yang lebih kasar. Okey. Sekarang cikgu dah boleh asingkan lada hitam dengan tepung. Eksperimen yang ketiga. Okey, menggunakan magnet. Cikgu ada tepung.
cikgu ada klip kertas dan cikgu ada magnet. Okey. Cikgu campurkan klip kertas ni ke dalam tepung. Okey, macam mana kita nak asingkan klip kertas daripada tepung? Okey, cikgu gunakan magnet untuk menarik klip kertas ni. Okey. Okey, semua klip kertas dah ditarik. Cikgu dah asingkan klip kertas daripada tepung dengan menggunakan magnet. Magnet dapat menarik klip kertas kerana klip kertas diperbuat daripada besi. Magnet dapat menarik besi. Eksperimen keempat. Okey, dekat sini cikgu ada contoh, ada ranting dan ada beras. Okey, cikgu campurkan ranting dan beras ni. Cikgu nak asingkan kedua-dua bahan ni menggunakan teknik mengapung. Okey, jadi teknik mengapung kita kena masukkan dalam air. Okey, cikgu masukkan dulu beras dengan ranting ni ke dalam bika. Cikgu akan masukkan air. Okey. Bila cikgu masukkan air, kita boleh lihat ranting kayu terapung dan beras tenggelam. Jadi, kita boleh asingkan ranting kayu daripada beras. Okey, menggunakan teknik mengapung. Eksperimen kelima. Okey, dekat sini cikgu ada air kopi dan serbuk kopi. Okey, cikgu nak asingkan air kopi ni daripada serbuk kopi. Okey, cikgu akan menggunakan teknik menuras. Okey, teknik menuras ni sebenarnya kita kena guna kertas turas. Okey, tapi cikgu tak ada kertas turas. Jadi, cikgu bagi contoh. Dekat sini ada kertas A4. Okey, kertas turas pun bentuk dia macam ni. Bulatan macam ni. Okey, daripada bulatan ni, cikgu akan jadikan dia macam ni. Okey, dan kita gunakan corong air. Okey, masukkan dalam corong air. Okey, kita letak dekat sini. Okey, kita tuangkan air beserta serbuk kopi tadi untuk kita asingkan air kopi dengan serbuk kopi. Okey. Kalau awak boleh lihat dekat bawah ni, air kopi keluar melalui corong ni. Dan kita boleh lihat dekat atas serbuk kopi tertinggal di bahagian atas. Okey. Ini adalah cara menuras. Awak boleh lihat dekat sini. Okey, air kopi berada di bahagian bawah dan bahagian atas tertinggal serbuk kopi. Ini menggunakan teknik menuras untuk mengasingkan bahan cecair dan bahan pepejal. Kesimpulan. Baiklah adik-adik, kita telah sampai ke penghujung pelajaran. Sebagai kesimpulan, campuran boleh diasingkan dengan 5 cara, iaitu menyisih, mengayak, menggunakan magnet, mengapung dan menuras. Kaedah menyisih bermaksud mengasingkan dua bahan yang bersaiz besar. Kaedah mengayak mengasingkan bahan bersaiz halus dan bahan bersaiz besar. Menggunakan magnet bermaksud mengasingkan bahan yang boleh ditarik oleh magnet. Mengapung
bermaksud mengasingkan bahan yang boleh terapung daripada bahan yang tenggelam. Kaedah menuras pula bermaksud mengasingkan bahan pepejal daripada bahan cecair. Cikgu harap adik-adik dapat memahami apa yang telah cikgu sampaikan sebentar tadi. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini dan semoga kita berjumpa lagi pada pelajaran yang akan datang pada hari Selasa minggu hadapan. Semoga kita bertemu lagi. Cikgu ucapkan selamat belajar dan selamat bercuti. Hai, bye-bye. Assalamualaikum.